Jangan mudah menuduh kerajaan memutarbelit angka ekonomi. You beritahu orang kampung dekat luar, roti john naik atau tidak? Martabak naik atau tidak? Inflasi agak bahaya. Tanyalah, tepuk dada tanya saya. Berapa harga nasi lemak tahun lalu dan tahun ni? Apa sebab dia? Sebab logistik cost 6% tahun lalu. Kenaikan harga barang makanan dan minuman adalah terbaik sejak kerajaan Madani mengambil alih. Dari tahun 2011, hanya ada satu tempoh masa saja, iaitu Julai 2018 hingga Mei 2019 akibat penghapusan GST yang mana kenaikan harga makanan dan minuman adalah lebih rendah daripada apa yang ada sekarang. Saya huraikan semua ini supaya jangan mudah menuduh kerajaan memutarbelit angka ekonomi. Semua ini ada di segala laporan. Sedangkan jika dalam perbahasan, saya tengok dalam perbahasan, ada yang dengan sewenang-wenangnya mengatakan harga barang makanan naik sampai 30%, sampai 20%. Sedangkan data rasmi yang dikumpul itu, keadaannya sangat berbeza dan DOSM inilah yang turut akan membekalkan data rasmi sekiranya pembangkang akan menjadi kerajaan ataupun semasa pembangkang jadi kerajaan dahulu, data yang sama itu jugalah yang digunakan. Baik, too good to be true. Kalau dengan izin, apabila kita sebut 1.9, you beritahu orang kampung dekat luar, roti john naik atau tidak? Martabak naik atau tidak? Terpaksa saya dengan rendah diri kena mengaku memang dah naik. Tak apalah, kita boleh teruskan 1.9%, beritahu rakyat macam tu. Sama ada terima atau tidak, tak apa. Hakikatnya, saya nak minta penjelasan Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat, saya tidak kata kerajaan tak perlu buat rasionalisasi subsidi. Saya sokong, saya faham kekangan yang ada. Kedua, saya cuma nak bertanya, dalam keadaan ini, apakah cara terbaik untuk kita menyasarkan semula subsidi? Itu yang saya bangkitkan. Yang Berhormat kata kita tidak ada solution. Saya rasa saya yang ini menyinggung perasaan saya. Sebab setiap kali saya cakap, saya datang dengan formula. Contoh, kalau kita kata T15 tadi, ya, T15 saya kata terlalu rendah. RM13,295 itu pendapatan isi rumah. Kemudian, selepas PM umum, Menteri kata pakai disposable income. Kemudian, semalam, Menteri cakap belum ada kata putus. Jadi saya sebagai wakil rakyat datang mesyuarat, saya pun kata, macam mana saya mau jawab dengan rakyat? Jadi saya minta, apakah kepastian kita? Sama ada kita betul-betul gunakan apa yang PM kata dan umum, tidak lagi pada T15 mengikut DOSM. Contoh. Ataupun apa yang Menteri cakap tu boleh. Dan bila Yang Berhormat gunakan data tadi, inflasi, agak bahaya. Tanyalah, tepuk dada tanya selera. Berapa harga nasi lemak tahun lalu dan tahun ni? Apa sebab dia? Sebab logistik cost 6% tahun lalu. Itu yang menyebabkan tambah lagi, walaupun FMB tak naik sampai 8%, tetap 6%, tetapi kenaikan telah berlalu kerana SST yang digunakan. Yang kita dah tak dapat kesan tu. Saya minta supaya Yang Berhormat, saya mungkin dari segi, saya bukan gaduh dengan Yang Berhormat, tapi saya cuma kata, ada caranya. Contoh, saya kata kalau petrol, saya setuju, tapi kenapa tidak gunakan cara levy kenderaan? Nilai kenderaan. Kalau dia Tan Sri pakai kereta mewah macam adalah menteri pakai kereta besar, tak apa. Dia sanggup bayar RM500,000, kenakan levy 2006. Dia bayar, kita terima terus. Dan itu digunakan, dimanfaatkan untuk orang miskin. Dan cara kita membuat penyasaran juga membantu rakyat. Tetapi kita terlalu banyak variables. Pemboleh ubah terlalu banyak. Dan bila dah terlalu banyak, bila nak buat implementasi, sangat susah di bawah. Itulah pandangan saya. Selaku orang yang pernah duduk sana, saya duduk sini tengah-tengah, saya cuma kata, practical solution for the people. Itu saja sebagai jurucakap rakyat. Terima kasih Yang Berhormat.